Berita menarik hari ini di asoka.com, Isnin 20 Desember. Baiklah, Sabah hari ini mencatat 122 kes baru COVID-19, menjadikannya yang terendah pernah dicatat di negeri ini sejak Mei lalu. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Mazri Manjun berkata, jumlah itu membabitkan penurunan 67 kes berbanding 189 kes yang dilaporkan semalam. Beliau berkata berdasarkan laporan mengikut daerah, kes tertinggi hari ini direkodkan di Ranau dengan 21 kes, diikuti Kota Belud dan Kota Kinabalu masing-masing 19 kes serta Tuaran 16 kes. Masih dianjurkan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata, kebanyakan daerah mencatat jumlah kes baru yang lebih rendah dengan 4 daripadanya menunjukkan penurunan signifikan berbanding semalam, iaitu Kota Kinabalu dan Tuaran yang masing-masing turun 14 kes, diikuti Papar dan Penampang. Sementara itu, yang di Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Mahiruddin mengingatkan rakyat negeri ini agar sentiasa berwaspada dan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan kerajaan bagi mengelak jangkitan COVID-19. Dalam perutusannya sempena sambutan Hari Natal dan Tahun Baru 2022, Tun Johar menjelaskan bahawa semua anggota masyarakat adalah benteng sebenar dalam usaha mengekang penularan virus berbahaya itu. Beliau berkata semua sudah maklum bahawa Sabah sudah beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara pada awal bulan lalu, sekaligus membolehkan hampir semua sektor dibenarkan beroperasi bagi memulihkan ekonomi negeri dan negara sejajar pencapaian program imunisasi COVID-19. Namun demikian, katanya rakyat negeri ini tidak boleh alpa. Sebaliknya perlu sentiasa menjaga keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Dalam pada itu, Tun Johar berkata konsep rumah terbuka dan kunjung-mengunjung sudah menjadi amalan hidup dan tradisi rakyat Malaysia sejak dulu, termasuk ketika sambutan Hari Natal. Jelasnya amalan itu mampu mengeratkan lagi tali silaturahim dan perpaduan dalam kalangan masyarakat dan penduduk di negeri ini. Menjelang Hari Natal dan Tahun Baru yang akan tiba tidak lama lagi, Tun Johar juga menyeru rakyat agar terus mengamalkan konsep perbelanjaan berhema, khususnya dalam keadaan ekonomi yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Katanya beliau yakin kemeriahan dalam menyambut perayaan akan tetap dirasai meskipun dalam suasana penuh kesederhanaan. Tun Johar juga merakamkan penghargaan dan ucapan tahniah kepada semua petugas Barisan Harapan atas komitmen, kecekapan dan usaha yang telah dilakukan dalam menangani dan membendung penularan COVID-19 di negeri ini. Manakala usaha untuk menyantuni golongan berpendapatan rendah mampu memiliki rumah sendiri akan diteruskan dari semasa ke semasa. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Yaakob Han berkata, program perumahan rakyat PPR dilihat mekanisme bertepatan untuk membantu rakyat yang tergolong dalam berpendapatan rendah. Ahli Dewan Undangan Negeri Karambunai itu berkata demikian selepas majlis penyerahan kunci rumah PPR kepada golongan asnaf di Bukit Payung Telipuk hari ini. Sementara itu, Yaakob turut berkata sebagai wakil rakyat di kawasan berkenaan, pihaknya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu para penduduk tempatan yang kurang berkemampuan di Karambunai untuk memiliki kediaman sendiri. Sementara itu, dalam perkembangan berasingan, Yaakob yang juga Ketua UMNO bahagian Sepanggar turut berkesempatan merasmikan program Back to School anjuran UMNO Cawangan Kingfisher Sepanggar. Program tersebut antara lain untuk membantu mengurangkan bebanan golongan ibu bapa bersempena musim pembukaan sekolah pada tahun hadapan. Berita seterusnya, Markas Angkatan Tugas Bersama 2 menggagalkan cubaan sekumpulan 4 lelaki warga Filipina menyeludup keluar 3,500 liter petrol dan tong gas di perairan Pulau Siamil, Semporna kemarin. Dalam kejadian jam 8.25 malam itu, 3 bat laju yang berada dalam keadaan mencurigakan dikesan oleh radar Coastal Surveillance Station di Pulau Danawan yang bergerak laju dari arah Pulau Siamil menuju ke arah luar sempadan perairan Malaysia berhampiran Pulau Sitangkai, Filipina. Komander ATB 2 Brigadier General Abdul Karim Ahmad berkata, berdasarkan maklumat itu, Pusat Operasi Wilayah Bersama berpusat di MK ATB 2 menugaskan sepasukan anggota yang berada di kawasan Op Pasir Selatan melaksanakan pintasan.
Katanya pasukan kemudian berjaya membuat pintasan dan menahan 2 bot laju berkenaan, manakala sebuah bot lagi dapat meloloskan diri selepas menyedari kehadiran pasukan keselamatan. Kedua-dua bot kemudian ditahan dan ditunda ke jeti Pulau Siamil untuk pemeriksaan terperinci disebabkan laut yang bergelora. Pemeriksaan mendapati bot berkenaan terdiri daripada 4 orang lelaki warga Filipina berusia antara 19 hingga 50 tahun dan tidak membawa sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Turut ditemui sebanyak 100 tong berisi minyak petrol berjumlah 3.500 liter berada di dalam setiap bot dan 4 tong gas. Abdul Karim berkata hasil keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM67.76. Bot berkenaan ditahan atas kesalahan melakukan aktiviti penyelundupan minyak yang melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 dan juga awak-awak bot tidak membawa dokumen pengenalan diri yang sah. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana program jualan keluarga Malaysia PJKM yang dilaksanakan serentak di 15 kawasan Parlimen Sabah mendapat sambutan amat menggalakkan. Program jualan yang diadakan selama 2 hari bermula Sabtu lalu itu mencatatkan kehadiran seramai 55,137 orang pengguna dan pembelian membabitkan nilai RM514,846. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Georgie Abbas berkata antara kawasan parlimen yang terbabit adalah Kudat, Tuaran, Ranau, Sepanggar, Kota Kinabalu, Beaufort, Sepitang, Keningau, Tenom, Libaran, Sandakan, Silam, Semporna, Tawau dan Kalabakan. Katanya PJKM dilancarkan secara rasminya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 2 Disember lalu di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Georgie berkata pelaksanaan PJKM yang dikendalikan KPDN HEP itu diadakan sebagai inisiatif kerajaan untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat terutamanya dalam kalangan berpendapatan rendah. Katanya program itu adalah hasil kerjasama di antara KPDN HEP, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dan MOF serta agensi-agensi berkaitan. Georgie berkata PJKM menawarkan pilihan kepada pengguna untuk mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian dengan harga sehingga 20% lebih rendah daripada harga pasaran setempat. Katanya antara barang yang dijual semasa program ini adalah ayam, ikan, telur, sayur-sayuran, minyak masak, gula, tepung, beras dan barangan diproses. Sementara itu, Georgie berkata KPDN HEP mengingatkan kepada semua peniaga supaya sentiasa beretika, mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan kerajaan. Katanya kerajaan menyeru rakyat supaya bersabar dan terus bersama kerajaan dalam waktu sukar yang luar biasa ini yang turut melanda dan memberi kesan kepada rantaian bekalan dunia dan negara. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.